benda ni pernah terjadi dekat filem Badang tau. Filem Badang saya tak suka tau. Memang terus terang lah saya tak suka filem Badang. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Pop Perspective. Okay, hari ni saya nak buat review filem The Astroverse yang bertajuk Arwah Pak Mat, Liv dan AJK. So ini adalah sebuah filem yang bergenrekan komedi satira. Komedi satira ni saya rasa tak banyak ada kat Malaysia ni ke tak ada langsung. Adalah kot mungkin. Saya yang tak tahu. So okay, filem ni pengarah dia adalah Khir Rahman. Dan saya mengharap adalah dia punya kelibat dalam ni, tapi tak ada. Dia tak ada cameo pun dalam ni. So saya tak tahu, saya pernah menonton Khir Rahman punya karya arahan ke sebelum ni. Rasa macam ada, tapi saya tak ingat yang mana. Telefilm. Okay, boleh ditonton di Astroverse. Antara pelakonnya Joey Daud, Man Raja Lawak, Ropi, Jalil Hamid, Tauke Jambu, Wan Gegau, dan ramailah lagi pelawak-pelawak daripada Astro Universe. Dia Raja Lawak apa semua, and the gang lah. Okay, kisahnya mengisahkan watak Joey Daud ni. Bapa Nordin meninggal secara mengejut. Nordin ni Joey lah. Bapa dia dipegang wataknya dipegang oleh Wan Gegau ni. So dia meninggal. Dan apa yang menjadi konflik cerita ni adalah macam mana diorang nak bawa turun mayat daripada tingkat 25 flat turun ke surau untuk dimandikan jenazah tu kan. Sebab kenapa dia menjadi susah? Sebab flat tu lift dia rosak untuk keberapa kali kesekian kalinya. So lift rosak dengan flat ni adalah satu benda yang saya rasa semua flat pernah mengalami lah benda ni, masalah ni. Even dekat kondo, apartment pun lift rosak ni satu benda yang biasa. So dia punya struggle adalah macam mana dia orang nak bawa turun lah. Lift rosak, tak boleh. So kenalah kerjasama daripada tingkat 25 bawa turun, angkat ikut tangga. So sepanjang diorang turun tu adalah macam-macam hal yang menarik yang terjadi apa semua. Seperti yang saya kata tadi, dia adalah satira, genre satira, komedi satira. Jadi apa yang kita boleh jangkakan dari genre ni adalah selalunya benda-benda yang social kritik, politik, isu semasa yang cuba dikomedikan dan disampaikan dengan santai. Pada saya itulah satira. Kalau kita tengok kartun satira pun macam tu kan. Dia benda yang halus saja sampainya tu kan. Dia tak ada terlalu ekstrim, dia tak ada terlalu drastik. So itu yang pada saya terjadi dalam filem ni. Dia menyampaikan maksud-maksud tu dengan social kritik, dengan watak-watak dia yang pelbagai, dengan situasi-situasi yang terjadi. Dia disampaikan dengan bersahaja lah. Dan ada lagi lah benda-benda yang kita nampak yang cuba disampaikan kerjasama antara penduduk-penduduk flat ni, tak kira bangsa, tak kira kaum. Dan ada satu watak yang digambarkan macam black metal, mud metal, tapi dia yang berfikiran positif. So ada juga satu part tu diorang cakap, diorang duduk kat tangga lah masa tu tengah berehat, nak bawa mayat tu turun. Dia kata, kenapalah susah sangat nak bawa mayat Pak Mat ni turun kan. Mungkin dia masa dulu ada buat benda tak baik. So ini benda-benda yang dia kata ini macam cerita Mastika ni kan. So benda-benda yang perbualan yang biasa kita pernah dengar jugalah. So lepas tu adalah yang saya cakap mak metal tadi tu, dia yang membawa satu sudut pandang yang positif lah untuk isu tu kan. Kalau korang menonton filem ni dengan expectation untuk gelak macam mana korang tengok 18 puasa, ayalah 18 puasa, saya rasa korang mungkin tak dapat lah. At least saya tak lah. Sebab sepanjang filem ni saya memang tak ada terlalu gelak atau ada scene-scene yang buat saya tergelak. Tapi ada benda-benda yang buat saya tersenyum, buat saya filem ni buat saya rasa lebih nak menonton sampai habis. So filem ni buat saya rasa engage. So rasa terhibur. Rasa terhibur tu ada. Cuma saya tak adalah gelak
gelak mengakak lah menontonnya kan. Cuma ada satu part yang buat saya gelak dalam filem ni adalah di mana kemunculan Douglas Lim. Dia je buat saya tergelak. Actually dia memang saya punya stand up comedian yang saya suka lah, antara yang dekat Malaysia. So benda ni pernah terjadi dekat filem Badang tau. Filem Badang saya tak suka tau. Memang terus terang lah saya tak suka filem Badang. Tapi ada satu part tu melibatkan watak lakonan Douglas Lim, dan part tu yang buat saya seronok menonton filem Badang ni. Itu je lah part yang saya rasa saya terhibur kan. Filem ni dia pun menyumbang komedi yang saya rasa lebih dari average lah daripada yang sebelum-sebelum. Kalau korang mengharapkan lakonan-lakonan Joey Daud dengan Ropi yang selalu kita tahulah dia dengan Muhammad Khalid macam mana lakonan dia, saya rasa korang tak akan dapat lah benda tu dekat sini. Sebab dalam filem ni saya tak ada nampak satu pun lawak slapstick. Ada adalah komedi yang cuba disampaikan dalam bentuk situasi tu yang menjadikan benda tu komedi. Even watak Man pun, Joey, Tauke, boleh saya katakan penyampaian expression diorang untuk filem ni serius tau. Terutama Joey saya rasa hampir keseluruhan filem ni dia serius. Tapi adalah momen-momen atau elemen lawak yang diselit dalam watak-watak ni, tapi tak terlalu besar. Even ada satu part Joey menangis, mengeluarkan air mata, menjiwai watak. So kalau korang nak nampak part Cody dalam ni, saya rasa tak ada lah kot. Tapi ada sikit lah masa dia gelak tu. Itu je lah. Jalil Hamid lama saya tak menonton lakonan dia. So dapat melepaskan rindu lah melihat lakonan dia. Dan lagi ada Satya. So itu pelakon-pelakon yang saya minat lah. Dan filem ni di ending itu dia menjawab lah beberapa persoalan yang timbul daripada permulaan cerita, pertengahan cerita. Dan endingnya agak baik lah disimpulkan. Payoff dia tu agak saya rasa menarik lah. Cuma saya tak berapa berkenan macam mana akhirnya pengurusi tu dipilih. Saya part tu saya tak berapa suka lah. Macam tu je. Kenapa pilih dia kan? Dan kenapa semua orang akhirnya bersetuju? Apa yang ada pada dia membuatkan dia tu lebih layak, macam tu lah. Cinematography, production value pada saya biasa je. Nampak macam telemovie, telefilm biasalah. Okay, sebelum saya mengakhirkan review ni, saya melihat ada beberapa nama yang terlibat dalam filem ni yang saya kenal. 2 nama kalau saya tak silap. Satu adalah Yunus dan satu lagi Haris. Haris bertindak sebagai penulis, salah seorang penulis filem ni, dan Yusof atau saya panggil Ucok sebagai pengarah, penolong pengarah. Jadi saya kenal diorang ni masa saya kerja Vision Work. Diorang pun kerja Vision Work. Dua-dua diorang ni sebagai penulis di Vision Work dulu. Dan so saya kenal lah dekat sana diorang ni. Dan selalu saya berborak dengan Ucok ni, dan dia cakap lah memang dia minat filem dan nak buat filem aku semua. Dan akhirnya dia berjaya, walaupun bukan dia yang mengarah, pengarah utamanya, tapi ya still dia terlibat. Dan penolong pengarah pun bukan satu jawatan yang kecil kan. Dan Aris dia menulis untuk filem ni, salah seorang penulis. So tahniah guys, korang berjaya akhirnya kan. So banyak juga saya rasa ada diorang dah produce sebelum ni rancangan ke apa dekat TV, mungkin saya yang tak tahu. Okay, kalau bintang saya nak bagi untuk filem ni, daripada 5 bintang saya bagi 4 bintang untuk effort ni. Dan ya, saya terhibur. Sebuah satira yang menjadi dengan permasalahan yang boleh kita relate dan kita familiar. Okay, sampai sini saja dulu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Peace out.